seluruh dunia akan memerangi kamu. Kami percaya ajaran yang kamu bawa ini baik, adil. Kami bersetuju, tetapi kami takut kalau sekadar berdepan dengan kabilah-kabilah Arab, kami bersedia. Tetapi kalau nak berdepan dengan Parsi kuasa besar dunia, kami tak mampu untuk menghadapi mereka. Jawab Nabi SAW, tidak mengapa. Kamu betul terang. Allah mesti memberi kemenangan. Tetapi mereka yang sanggup bersama dengan aku, mestilah sanggup menghadapi cabaran yang datang dari segenap penjuru. Kalau tidak, tak boleh bersama dengan aku. Tidak mengapa. Bila kamu mendapat berita, kami sudah menang. Sila datang jumpa kami. Nabi SAW meninggalkan khemah Bani Syaiban dalam keadaan yang agak gembira sedikit. Kemudian diiringi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengunjungi khemah kabilah Aus dan Khazraj yang datang dari Madinah, di mana orang-orang Madinah bercampur dengan orang-orang Yahudi ahli kitab. Golongan ahli kitab ini sudah mendapat berita di dalam kitab-kitab mereka, ajaran ulama-ulama mereka berkenaan dengan akan zahir Nabi akhir zaman. Dan Nabi akhir zaman ini akan dihalau dari tanah airnya, akan berhijrah. Mereka mencari-cari di manakah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Mereka berjumpa dengan Madinah, kawasan yang subur di tengah-tengah padang pasir yang panas, menandakan bumi yang berkat. Barangkali di sinilah akan berlakunya hijrah Nabi akhir zaman. Mereka menunggu turun-temurun kedatangan Nabi akhir zaman. Percakapan ulama-ulama Yahudi ahli kitab didengari oleh penduduk-penduduk Madinah. Apabila Nabi SAW datang ke khemah Aus dan Khazraj, yang datang dari Madinah memberitahu bahawa baginda adalah Rasulullah, Nabi akhir zaman yang diutuskan oleh Allah, membawa ajaran kesambungan Rasul-Rasul yang terdahulu, mengajak kepada ajaran yang baik, menentang yang jahat, menegakkan yang adil, menentang yang zalim. Pemimpin Aus dan Khazraj berkata, inilah dia orang yang kita tunggu dan kita cari. Jangan lepas peluang. Lalu mereka masuk Islam. Dan mereka diajak oleh Nabi SAW supaya menghantar pemimpin-pemimpin bertemu secara rahsia di Mina, di Al-Aqabah, tempat jamaah haji berhimpun pada hari Tasyrik seperti hari ini. Maka datanglah pemimpin-pemimpin Aus dan Khazraj bersama dengan mereka dua orang muslimat. Mereka datang di waktu tengah malam yang jauh, ketika jamaah haji tidur nyenyak di khemah-khemah mereka. Sebaik saja mereka menghadap Nabi SAW. Nabi SAW meminta mereka berbaiat, berjanji setia, dan berjanji untuk melaksanakan perkara-perkara yang berikut.
Iaitulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bay'uni 'ala as-sam'i wat-ta'ati fi an-nashati wal-kasal, wa 'ala an-nafaqati fi al-'usri wal-yusr, wa 'ala al-amri bil-ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar, wa 'ala an taqumu fillah wa la ta'khudhukum billahi lawmatu la'im, وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أهليكم وأموالكم فلكم الجنة." Maksudnya, aku minta kamu berjanji menaati perintah aku di masa rajin dan malam. Berjanji untuk menerima, menyumbangkan harta benda kami. Bukan aku janji nak bagi harta kepada kamu. Aku nak minta harta kamu disumbangkan untuk perjuangan di masa senang dan susah. Berjanji bangun bersama dengan aku, menyatakan yang benar daripada Allah, tidak peduli celaan orang yang mencela, dan berjanji untuk menolong aku dan mempertahankan aku bagi menegakkan Islam. Sebagaimana kamu mempertahankan keluarga dan harta benda kamu, Allah menjanjikan syurga kepada kamu. Lalu pemimpin-pemimpin Aus dan Khazraj mengadakan bay'ah, mengadakan janji di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah peristiwa yang penting yang berlaku pada bulan haji, pada hari Kasih yang seperti ini. Setelah perjanjian ini, maka berlakulah hijrah daripada orang-orang Islam yang sudah masuk di Amerika dan lainnya. Mereka berpindah ke Madinah, bergabung dengan golongan Ansar bagi mendirikan sebuah kerajaan Islam. Diajak sama orang-orang yang bukan Islam. Di kalangan orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Israel, diajak sama kabilah Arab yang mahu bertanya. Kemudian diikuti oleh orang-orang Kristen dari Najran. Maka didirikan sebuah kerajaan itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat Quran dalam surah Madaniyah, mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah dengan adil dan adil. Setelah ajaran Islam disempurnakan, maka Allah mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dimatikan, tetapi ajaran Islam tidak lagi. Orang Islam menyambut kewajibannya, sehingga orang Islam telah terjadi mengislamkan manusia, mengislamkan ilmu, mengislamkan negara, menundukkan suatu pemerintahan yang adil dalam sebuah kerajaan yang besar. Di timur yang negeri kita dan India, di baratnya Spanyol dan pada barat mereka, di utara yang Asia Tengah, termasuk Moskow, Rusia hari, di belakangnya Afrika Selatan. Negeri yang rakyatnya majmuk, bukan saja orang Islam, termasuk orang-orang yang bukan Islam, yang menganut berbagai agama, rakyatnya berbagai bangsa dan bangsa, menggunakan bangsa masing-masing. Islam memerintah selama 1300 tahun. Di zaman tidak ada masalah perhubungan cepat, tidak ada kapal cepat, tidak ada telefon, handphone jauh.
adil, dengan baik dan adil yang pemerintahan Islam dirasai oleh seluruh rakyat. Sehingga kerajaan Islam menjadi surut. Itu adabun. Allah Ta'ala jadikan Islam ini ada pasang surut. Termasuklah kerajaan yang dipimpin oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tidak selama-lamanya. Allah Ta'ala jadikan di dalam dunia ini ada kerajaan yang adil, yang baik, mengikut ajaran Allah. Seperti kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Zulkarnain, dan Nabi Muhammad SAW dan lainnya. Ada kerajaan yang zalim, seperti Fir'aun, Namrud, dan lain-lain. Kadang-kadang Islam naik, kadang-kadang Islam turun. Tujuannya Allah nak menguji manusia. Sesiapa yang mendukung ajaran Allah dan sesiapa yang tidak sabar memilih ajaran yang lain dan menolak ajaran Allah. Sehingga kerajaan Islam yang didirikan oleh Nabi SAW dihilangkan dengan kejatuhan kerajaan Osmaniyah pada tahun 1924. Puncanya apabila pemimpin Islam di zaman mutaakhir lekuk. Dan orang Islam tidak mengaji Islam sungguh-sungguh. Mereka berbalah-balah asal mazhab. Pada zaman dulu banyak mazhab, mereka tak berbalah. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal mengaji dengan Imam Syafi'i. Imam Daud Al-Zahiri mengaji dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, murid Abu Hanifah, Imam Mazhab Hanafi. Imam Mazhab Hanafi mengaji dengan Imam Ja'far Al-Sadiq, Imam Syiah Zaid Al-Imamiyah. Begitulah seterusnya. Orang Islam tidak berbalas pada mazhab, walaupun mereka berkhilaf dalam masalah-masalah fiqh. Tetapi di zaman mutaakhir, orang Islam mengaji dan tidak menjalan. Tak berpegang dengan agama. Berbalah dalam perkara agama. Kemudian berbalah mengikut semangat kebangsaan masing-masing. Orang Arab dengan semangat Arab, Turki semangat Turki, India semangat India, Kepulauan Melayu semangat Kepulauan Melayu. Orang Islam dari Mekah dan orang Islam yang jahil menyokong suatu perbalas menjatuhkan kerajaan sehingga karena ada umat Islam dijaga oleh musuh-musuh Islam. Sudahlah mereka jaga, mereka pecah-pecah dan negeri bulan untuk dibahagikan tentang suatu negara. Ada negeri Islam yang satu berjadi, ada yang satu berjadi, yang satu berjadi, yang satu boleh Belanda, yang satu boleh Siap, yang satu boleh Cina dan Rusia. Tetapi agama Islam tidak boleh. Yang menghidupkan agama Islam kira ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin. Penumbuhan takdir Islam terdapat. Tahun